Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam maghrib. Alhamdulillah, kita ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab memberikan kita ni kemudahan hari ini. Minta maaf sebab kemarin dah sempat ataupun ada rezeki lah untuk membuat live for kita punya siri berkenaan dengan asmamu aku hidup, dengan asma Allah ataupun dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala kita ni dapat menjalani kehidupan ini lah. So insya-Allah sebelum apa-apa kita ni mulakan dengan surah Al-Fatihah, memohon keberkatan daripada Allah, mudah dilancarkan insya-Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli muslim wal muslimat wal muallimin wal muallimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tadi bersyukur pada Allah sebab memberikan kita ni itu kenikmatan untuk mengenali jalan yang namanya jalan kebenaran inilah, agar kita ni itu dapat melihat jalan Islam, jalan keimanan, jalan dalam kita ni itu cinta terhadap ilmu, cinta terhadap apa sahaja yang kita lakukan yang namanya bawa kepada kebaikan dan syurga Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengistiqamahkan kita ni, mengukuhkan kita ni punya hati, kita ni punya jiwa, kita ni punya stand terhadap kebenaran ataupun hidup dalam kebenaran inilah. Sebabnya bila kita ni beriman ataupun kita ni meyakini ataupun kita ni mempelajari nama Allah Al-Haq ni, ia satu nilai yang sangat penting lah untuk kita ni faham. Pasal dengan kita ni mempelajarilah nama-nama Allah ni, kita ni akan mampu meraih buah-buah tauhid, iaitu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Just to recap back lah supaya kita ni tu in the out of track. Kelebihan kita ni mempelajari Asmaul Husna ni ataupun nama-nama Allah ni adalah agar kita ni tu semakin meningkatlah kecintaan kita ni, meningkat nilai ketauhidan kita ni pada Allah, agar kita ni tu sentiasa firm with what we are doing, supaya kita ni tu sentiasa berada di landasan benar, sentiasa berada di jalan yang Allah betul-betul redha lah. Dan semoga kita ni tu sejauh-jauhnya daripada landasan-landasan yang kepalsuan, landasan-landasan yang nampaknya macam benar tapi sebenarnya ia sesuatu yang memang jauh daripada Islam. So buah-buah yang kita ni kan putek melalui mempelajari nama Allah ni adalah buah kecintaan untuk dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so sebab itu dalam satu kitab mengatakan cinta seorang hamba terhadap Rabbnya adalah nikmat. Okay, adalah nikmat bagi hamba tersebut yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. So bila kita ni dapat merasakan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah satu kenikmatan, ia adalah sesuatu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 54, itulah kurnia Allah yang diberikan, dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. So every day kita ni minta, mohon cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama Allah ni adalah salah satu platform untuk kita ni menambahlah kecintaan tadi pada Allah. Kalau kita ni boleh menambah cintaan tadi pada manusia, to our parents, to our adik-beradik, to our friends, to our colleagues dan sebagainya, kenapa indah kita ni menambah dan memberikan sedikit masa untuk mempelajari nama Allah. So mudahan your time spending between Maghrib Isya ni adalah masa yang betul-betul kita ni put my me time lah, me time kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, so insyaAllah just to recap back what we've learned the previous two series about nama Allah Al-Haq, iaitu untuk mengingatkan kita ni tujuan hidup kita ni, agar kita ni itu jauh daripada kehidupan yang jauh daripada landasan kebenaran inilah, ataupun jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So we wanted our heart ni sentiasa kukuh lah, sentiasa yakin apa yang kita ni perjuangkan selama ini adalah sesuatu yang betul-betul hak. Memperjuangkan pakai tudung, pakai hijab,
Okey, kita ni memperjuangkan menutup aurat, kita ni memperjuangkan negara zikir Buraidah Darussalam, kita ni memperjuangkan nilai-nilai Islam untuk diterapkan dalam keluarga kita ni, be it with COVID ataupun without COVID. Kita ni masih sentiasa menjaga solat jemaah, kita ni sentiasa menjaga kita ni punya bacaan Al-Quran kan, yang I knew lah for now. Waktu musim-musim COVID ni, kita ni banyaklah, Alhamdulillah, kita ni banyak melaksanakan amal-amal ketaatan. Ada yang buat grup khatam Quran, ada yang buat grup untuk untuk khas doa untuk COVID. Bila kita ni solat, ada doa-doanya yang khas untuk kita ni meminta bala COVID ni betul-betul angkatlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So mudah-mudahan hikmah COVID itu menyatakan ataupun mengukuhkan lagi kita ni punya ketaatan pada Allah itu sentiasa sepanjang hidup lah. So tadi mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar ketaatan tadi itu tidak hanya meningkat waktu sesuatu berlaku, tetapi akan sentiasa meningkat dari semasa ke semasa, insyaAllah. Alright, so itulah nama Allah Al-Haq. Bila masa orang itu sentiasa menjaga ia punya kehidupan dengan sentiasa berada di kebaikan, berada dalam tujuan yang betul dan sebagainya, mudah-mudahan ia menjadikan kita ni itu betul-betul nampaklah apa nama Allah Al-Haq ni maksudnya, agar kita ni itu indah off track daripada kehidupan, agar kita ni itu indah salah simpang lah di dunia ini, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, because apa, we have one pengganggu lah. Kalau macam exam, kalau exam you have teachers kalau buat soalan multiple choice, ada A, B, C, D. Dalam A, B, C, D mesti ada yang mengganggu soalan itu. Mengganggu that kita ni lah macam mana yang lurusnya, A ke B ke C. Penggangguan ni yang menjadikan orang itu off track daripada menjawab jawapan yang betul. So pengganggu yang dimaksudkan sini adalah iblis dan syaitan. Okey, kita ni nak mau kita ni itu diganggu ataupun kita ni itu dibisik-bisik, digoda-goda agar kita ni itu jauh daripada kehidupan. Lihat trend sekarang, mungkin ramai orang yang trend minta maaf, yang trendnya tu dong semakin singkat dan sebagainya, lawa tapi singkat. So itu adalah salah satu bisikan-bisikan yang perlu kita ni betul-betul hati-hatilah. Kita ni adalah bercerminkanlah kepada sahabat-sahabi apa yang sentiasa firm dengan apa sahaja ujian-ujian yang mendatang itu, mereka tetap teguh dengan apa yang mereka pegang, insyaAllah. So it's a struggle, it's a battle for everyone, for me and everyone, dalam kita ni memperjuangkan yang namanya hak dalam kehidupan tani. Dan sebaik-baik perjuangan itu is ourselves lah, memulakan dan mempertahankan, insyaAllah. Dengannya mudah-mudahan awak sekeliling lepas ini akan melakukan kebaikan. Selepas itu sekeliling masyarakat akan membuat kebaikan, negara kita ni akan buat kebaikan, seluruh dunia insyaAllah akan buat kebaikan. Itulah. So bermula daripada diri kita ni itu, insyaAllah. Alright, so Alhamdulillah. So hari itu last series, yang last 2 weeks kita ni go through 9 hakikat kebenaran yang perlu kita ni betul-betul tanamkan to our heart, yang penuh dengan fragile ni lah, yang mudah terganggu, yang mudah kira macam anulah, tergoda dengan sesuatu lah. So we need to kukuhkan lah, tanamkan betul-betul 9 perkara ni lah yang Nabi SAW doakan sebagai pembuka Nabi Qiyamul Lail. Waktu Qiyamul Lail artinya we can contoh lah, kita boleh bercermin kepada amalan Nabi SAW ni sebelum memulakan sesuatu itu. Nabi SAW mengukuhkan dirinya dengan these 9 facts, these 9 fakta. So because apa, if we melihat sirah Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW, kesakitan Nabi SAW, titik peluh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu itu adalah sesuatu sirah yang betul-betul banyak tangisannya lah, banyak bertitikannya peluh-peluh Nabi SAW, bertitikannya darah Nabi SAW semata-mata untuk Islam itu sampai kepada kita ni. So perjuangan Nabi SAW banyak kesakitan lah, disakiti oleh keluarga terdekatnya, disakiti oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dan sebagainya, penuh dengan kesakitan. So itu Nabi SAW ingin mengukuhkan hati Rasulullah dengan doa ni, yang 9 doa yang Nabi SAW panjatkan. Yang salah satunya adalah Nabi SAW memohon kepada Allah, Nabi kan mengukuhkan yang apa yang Nabi bawa ni memang benar. Maka sebab itu Nabi baca Antal Haq, yang tadi sudah lalui, yang hari itu membuktikan apa Allah tu, wujudkah Allah ni, apa buktinya, benar ndak Allah ni memang ada, apa yang Allah perintahkan ni betul ndak, macam tu. So tu Allah, Nabi SAW mengukuhkanlah di hatinya tu yang apa yang Allah, apa yang Nabi SAW perintah, apa yang Nabi SAW lalui,
menyampaikan dakwah Nabi SAW kepada orang Arab ketika itu dan seluruh dunia adalah perkara yang hak. Pasal apa? Ia datang daripada Tuhan yang al-haq, daripada Tuhan yang benar. Kemudian yang kedua, wa qaulukal haq, firmanmu itu adalah benar. So we've gone through on kepentingan kita ni itu sentiasa dekatlah dan akrab dengan Al-Quran, kerana Al-Quran adalah the best way for us to know which is right, which is wrong, which is yang samar-samar dan sebagainya. So ni punya ni lah. So jauh kita ni daripada Al-Quran, kita ni jauh daripada kebenaran. Nauzubillah min zalik. So this is a good reminder lah for us to and ourselves and our family sentiasalah mendekatkan diri kepada Al-Quran yang memberikan banyak pearls, yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan lah di dalam kita ni itu meniti jalan kebenaran ini, insyaAllah. So insyaAllah we moving to the third kebenaran, hakikat kebenaran yang perlu kita ni fahami dan juga yakinilah di hati kita ni lah, supaya apa saja kesedihan, apa saja keperitan yang kita ni hadapi itu, we pegang teguhlah kepada 9 hakikat ini. So yang ketiga itu adalah wa wa'dukal haq, janjimu itu adalah benar. So kita ni yakin Allah Ta'ala ada, kita ni yakin firman yang Allah Ta'ala, the words of Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah benar. Maka seterusnya adalah kita ni meyakini bahawa janji-janji Allah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran semuanya adalah benar-benar belaka. Semuanya benar-benar belaka. Bila Allah menjanjikan sesuatu, pasti perkara itu kan akan terjadi. Siapa lagi yang benar janjinya kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita ni kalau berjanji, mungkin janjinya janji yang kosong. Mungkin janji-janji, contoh berjanji semua orang akan jumpa contoh pukul 4.30. Tapi dia datang pukul 5. Namanya janji Melayu. Kita ni satulah, kalau tadi sesama kita ni, mudah kita ni terkeluar face ni lah janji Melayu kawan ni. Satulah kan. So, kalau Allah SWT berjanji A, Allah akan bagi A. Bila Allah berjanji B, Allah akan bagi B. Kalau tadi sama juga, macam kadang kita ni berjanji pada ni paling mungkin sesuatu benda yang sentiasa berlaku kali ya. Janji pada kanak-kanak, contoh behave, ni Umi bagi gula-gula ni, contoh. Tapi sudah ia behave, ada gula-gulanya. Rupanya gula-gulanya masih di kedai, berjual oleh uncle, belum dibalinya. So and then bila tanya mana gula-gula, ada Umi main-main supaya kau behave, contoh. So kita ni by right, ia mudah, something yang macam remeh-temeh kali ya, orang nampak berjanji pada kanak-kanak, tapi sungguh di sisi Allah ia sesuatu yang besar, because kita ni sudah berjanji kepada orang, be it ya kanak-kanak, be it ya orang besar, apalagi orang besar dan sebagainya kan. So kita ni biasalah bila kita ni berjanji, kita ni mungkin memungkirilah janji tersebut, tapi Allah Al-Haq yang tak pernah memungkiri janjinya. Bila Allah menjanjikan setiap orang beriman itu akan mendapat syurga, kita ni akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu Nabi SAW suka berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati janji-janji yang Allah Taala berikan kepada orang-orang beriman, kepada Rasulullah SAW dan sebagainya lah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada ibu Nabi Musa waktu ibunya meletakkan Nabi Musa di sungai ya, untuk dijauhkan daripada dibunuhlah oleh Fir'aun dan dia punya geng-geng lah macam tu. Maka dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat ke-13 Allah sebut, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita. Pasal struggle seorang ibu kan untuk melepaskan anak yang disayangi masih baby, tapi dialirkan ke sungai yang penuh dengan dia punya creatures lah di air itu, di sungai itu. Tapi kerana ia teguh, kerana Allah menjanjikan Allah akan balikkan, maka ia pun dengan hati yang lapang ia melepaskan anaknya tersebut, dan akhirnya Allah kembalikan semula Nabi Musa ke pangkuan ibunya. So itu janji Allah kepada yang dirakamkan lah di dalam Al-Quran ini. So banyak lagi lah janji-janji Allah. Bila orang ni bersedekah, maka Allah janjikan apa? Allah menjanjikan digandakan janjinya itu, ia punya sedekah itu kepada 700 kali lipat. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 700 tangkai. Simpelnya, dia punya mathsnya, bagi RM1, insyaAllah dapat 700. Macam itulah.
Anda nampak mungkin secara material, anda nampaklah hari ini tadi bagi RM10, esok dapat RM7,000. Dah lah. Mungkin ia berbentuk sesuatu rezeki-rezeki yang kita ni dah nampak. Rezeki kefahaman agama, rezeki kita ni dapat duduk majlis ilmu, rezeki kita ni dapat buat baik kepada orang tua kita ni, rezeki dalam kita ni baca Al-Quran. Semua itu adalah jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan. Semua itu pun adalah rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala berikan. So ini janji Allah pada orang bersedekah. Tidak akan miskin orang yang sedekah, orang yang dalam kesempitan ia memberikan sesuatu yang kesempitan itu ia memberi jua, pasti Allah akan melapangkan rezekinya. So tapi kalau orang yang hatinya anda kukuh, yakin Allah Ta'ala itu akan membalas apa yang dibuatnya itu, maka akan rapuhlah segala-galanya. So itu the foundation is very important. Tauhid kita ni sangat penting. Tauhid kita ni, akidah kita ni perlu betul-betul pacak, betul-betul perlu settle. Meyakini Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang akan memberikan rezeki Ar-Razzaq, kan? Sebab itu kita ni mempelajari nama-nama Allah ni agar kita ni itu semakin kukuh lah, bukan tadi anda percaya, tapi semakin kukuh, semakin kuat keyakinan tadi pada janji-janji Allah Ta'ala. Mereka yang mungkin ditimpa, diberi ujian lah, muslimah-muslimahnya yang diberi ujian sangat besar mungkin daripada Allah, mungkin belum memperolehi belum memperolehi zuriat, belum dapat kerja kah, orang-orang yang belum berkeinginan untuk pursue pelajaran tapi belum Allah bagi rezeki tersebut, orang yang mau belayar ke tertanam ia punya keinginan untuk belayar ke London, rupanya dia jadi contoh, bulan 12 lagi lama tapi belum tentu kita ni boleh dapat belayar ke India, kan? So semua itu adalah ujian-ujian. Tapi apabila orang itu sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai orang sabar. Dan orang sabar ni banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, janji-janji pada orang sabar ni balasannya biasanya syurga. Contoh orang yang meninggalkan sesuatu tempat yang indah baik, Allah janjikan syurga Allah. Orang yang melatih dirinya untuk memiliki sifat tawaduk, menuntut kesabaran, kan tahu, itu adalah Allah janjikan syurga Allah. Disebutkan dalam surah Al-Furqan, the final 10 ayat lah of the surah Al-Furqan. So semua janji-janji Allah ni adalah hak. Adalah hak. So that's why when you feel down ke baca Quran, baca sirah, bacalah buku-buku orang-orang yang successful, and then you put lah in our context, dalam konteks Islam dan sebagainya, pasti Allah akan bantu orang-orang tersebut. Apatah lagi bila mana kita ni buat perkara kebaikan, apatah lagi bila kita ni buat sesuatu itu perkara yang Allah suka. So itu perlu kita ni yakini. Bila Allah menjanjikan orang yang solat, apa janji Allah pada orang yang solat? Cetah muslimah-muslimah yang berada di sini, apa janji Allah pada orang yang solat? Masya Allah, syurga. Syurga, kan? Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, panjang. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Dalam surah ni Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung ataupun successful to those who are, adalah yang beriman, to those who believe. Siapa dia? Itu orang-orang yang solat, orang yang menjaga solat. Allazihum fi salatihim khashi'un. Ia ada 7, ada 8. Ada 8 ataupun 7 ke 8 golongan-golongan yang Allah janjikan syurga Allah. Bila mana ada ciri-ciri ini, antaranya I just wrap up lah pasal takut dah cukup masa. Yang pertama, orang yang jaga solat. Yang kedua, orang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara lagha, perkara-perkara yang bermanfaat. Orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang memelihara kehormatannya, yang menjaga maruah dirinya, menjaga maruah dirinya, indah terlalu mudahlah kita ni tu bergaul dengan orang sesuka hati dan sebagainya. Orang yang memelihara amanahnya, diberikan amanah sesuai tanggungjawabnya, orang yang memenuhi janjinya, orang-orang yang orang-orang dan ditutupi dengan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Allah sebut twice mengenai dengan orang yang solat. Maka orang-orang ini, ciri-ciri orang ini, 7 orang ini, Allah kata apa? Ulaika humul warithun. Ini janji Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Kita tanya apa mewarisnya tu? Macam itulah. Kalau kita buat ia punya syarat-syarat, contoh kalau orang kematian and then ada dia punya warisnya. Okay, ni punya warisan ni entitled for this. Macam tu. Tapi apa warisnya tu? So tadi pun eager wanted to know apa yang Allah wariskan orang-orang yang solat ni, orang yang sibuk dengan komitmen dunia tapi ia masih mampu jaga solatnya. Sibuk kerja pukul 12, tempat bos lagi minta kerja overdue, tapi kita ni beri masa untuk solat. Kita ni sibuk memasak ke apa, tapi kita ni tetap menjaga ketepatan solat, menjaga lagi khusyuknya dan sebagainya. Maka Allah janjikan, Allah bagi insentif yang sangat the best of incentive lah kita ni ever had,
iaitu ever have, dan akan kita ni dapati insyaAllah, iaitu apa? Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun, iaitu mereka akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Seorang yang solat, subhanallah, yang tadi baru tadi maghrib tadi itu, insyaAllah Allah menjanjikan kamu ni nanti akan masuk ni waris, diwariskan. Warisan ni artinya you cannot move waris satu kepada sesuatu lain lah. So memang solely for these people, 7 orang ni lah, 7 golongan-golongan ni. So antaranya tu adalah orang yang menjaga solatnya. Sebab tu apa sahaja pertahankan ni jalan kebenaran ni, iaitu solat itu mesti dijaga by hook or by crook. Macam alhamdulillah, I think Allah akan melihatkan kalian kesungguhan rakyat Brunei ni menjaga solat. Pernahlah melalui satu tempat ni, tempat itu memang anulah, especially waktu masjid tutup, nampaklah orang-orang yang betul menjaga solat ni, walaupun tempat itu tempat yang lain, tempat yang bukan tempat solat, tapi guna tempat itu untuk ya solat. Betapa yang menjaga solat itu, subhanallah. Banyaklah ada orang capture gambar itu kan, dan viralkan sana sini, di Brunei kah, di Malaysia kah, di mana-mana lah, tetap menggambar. Pasal apa? Menunjukkan orang sungguh-sungguh menjaga solat, walaupun tutup masjid, tapi mereka tetap menjaga syiar Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga jalan kebenaran ini, menjaga al-haq. Maka Allah al-haq menjaga ke dia di dunia ini. So orang ini Allah janjikan apa? Syurga Firdaus. Dan wa'dukal haq, Allah menjanjikan, bila Allah janji, Allah akan tunaikan. Kalau kita ni janji, belum tentu tunai, tapi Allah janji akan tunai, Rasul janji akan tunai. So semua itu akan kita ni tunggu, dan semua itu akan kita ni insyaAllah terimalah, akan kita ni tuntut insyaAllah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari the collect of rewards, day of collecting the rewards lah, which is apa-apa sajalah. Siapa kamu menuntut ia menjaga hijabnya dengan baik, apa tadi, tuntutlah pada Allah nanti, insyaAllah Allah akan menunaikan janji Allah, insyaAllah. So yang keempat, hakikat kebenaran yang perlu kita ni kukuhkan jua selain meyakini Allah Ta'ala itu al-haq, firman Allah al-haq. Ini penting yang keempat ni, janji Allah al-haq, iaitu yang keempat, meyakini sepenuh hati bahawasanya pertemuan waliqa'ul haq, pertemuan denganmu itu adalah benar. So this part really important untuk kita ni semua. Pertemuan, liqa, perjumpaan dengan Allah, satu one by one dengan Allah Ta'ala tu adalah benar. Okay, so pertemuan saat Allah bertanya, umurmu apa kau lakukan, masa mudamu di mana kau you luahkan ataupun you spend your time, your youth time, itulah, hartamu di mana dapat, hartamu ke mana you bagi. Semua ini adalah satu saat yang akan terjadi. Kita ni, kita ni semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baikkah, orang jahatkah, orang muslimkah, non muslimkah, kanak-kanakkah, orang basarkah, semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam sebuah hadis, hadis satu sangat panjang, bercerita tentang satu saat bila mana Allah Ta'ala akan datang kepada seorang hamba tersebut secara dekat, sehingga sampai dikatakan dalam tafsir Ibn Katsir merakamkan di hadis, sampai kita dapat feel Allah itu is really close, menjangkau badan kita ni. Subhanallah, disebutkan sampai kita dapat rasa Allah Ta'ala itu terlalu dekatnya Allah kepada kita ni, pertemuan itu. Tapi Allah bertanya, Allah memberitahu, nah, fulan bin fulan, fulana bin fulana binti fulana, kau buat sekian hari, dosamu sekian hari, bulan Jun, bulan Julai, bulan Ogos, September, November, Disember 2000, contoh mungkin tadi lahir 1995 contoh, okay, tahun 2000 sekian-sekian kau buat, sekian detik kau buat, jam sekian buat, nampak nak macam itulah semua Allah bagi tahu kita ni, whatever we done lah di dunia ni. Ani sekian, kita ni sudah takut, kita ni sudah gegar, kita ni sudah macam memang takut lah. Imagine kita ni berhadapan dengan ke bawah duli saja gagar. Saya pernah gagar bila bercakap dengan ke bawah duli, hilang segala apa yang dia cakap. Yang dia cakap tu memang sudah di plan konon, tapi sudah berhadapan pasal apa, tani rasa
aura kebahagiaan itu sangat besar lah hari kita ni. Tapi imagine Allah Subhanahu Wa Taala, raja sekalian alam, berhadapan dengan tani, dekat sedekat-dekatnya pada tani, memberitahu tani dosa-dosa kita ni A to Z, dosa-dosa kecil kita ni, dosa-dosa besar kita ni, semua Allah sebut. Daripada sejak kita ni sudah mengenal apa arti dosa, mengenal diberikan mukallaf ataupun tuntutan, diberi tanggungjawab lah apa yang sepatutnya dilakukan. Kalau sebelum ni in the solat parents menanggung, tapi sudah tani menyapai umur baligh ataupun puberty, maka semua tuntutan-tuntutan itu di bahu kita ni semua. Saat tadi tinggal solat, saat tadi tinggalkan tinggalkan puasa, semua atas bukan kita ni artinya macam sengajakah dan sebagainya, semua Allah akan bagi tahu. Sekian masa kau buat ni, kau mengumpat si A, kau mengumpat si D. Kita ni sudah macam takutlah, memang confirm ku ni neraka ni habis ku ni. Tanya rasa demikian. Tapi kata Allah, sebab itu Allah dekat kepada orang itu. Tapi ini hanya berlaku pada orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang yang non-Muslim, mereka akan dinai, mana ada aku buat macam ni ya Allah. Seketika-seketinya macam tu lah, mana ada aku buat macam ni, aku dah buat macam ni. Maka ketika Allah tutup mulutnya, dan yang bercakap adalah hanya panca inderanya, tangannya baru terbercakap, kakinya baru terbercakap. Tapi orang-orang beriman, ia mengakui, ya Allah, memang betul sekian masa aku memang meninggalkan solat pasal aku terlalu sibuk, ya Allah. Ya Allah, memang sekian masa aku mencuri duit si fulan-fulan dan sebagainya. Ya Allah, memang betul ketika itu aku memang meneraiasi kedua orang tuaku. Ya Allah, ketika itu memang aku dan sebagainya. Semua disebut. Tapi subhanallah, Allah dengan rahmatnya Ar-Rahim, Allah dengan At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Tuhan yang Ghafur, yang Afu, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha pengampun, mengatakan, maka hari ini aku tutup dosa-dosa ni sebagaimana orang lain dah tahu. Allah tutup dosa-dosa ni, Allah ampunkan agar kau ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So subhanallah, that moment kita ni rasa kita ni itu sudah, my points ni adalah pertemuan itu, that moment. Bukan artinya kita ni macam aku tu insyaAllah diampunkan. Anda apalah di dosa, since Allah tu maha pengampun, just go for it lah. Dia boleh macam tu. So we need to struggle, we need to fight betul-betul untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dengan dosa. Kerana orang-orang yang masuk ke neraka, orang-orang yang masuk ke syurga perlu bersih daripada dosa, dan orang di neraka adalah orang-orang yang sedang dibersihkan dosa-dosanya daripada dosa-dosa itulah sebelum memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So pertemuan dengan Allah adalah hak. Sebab tu bila kita ni ada tahu kita ni ada dosa maksiat yang melekatlah dalam diri kita ni, itu kita ni, everyone is not perfect, semua orang buat kesalahan. Kita ni buat kesalahan, saya buat kesalahan, tadi buat kesalahan. Tapi kalau kita ni delay membuat kebaikan, kita ni delay berbuat taubat, ini yang punya masalah lah. Ingatlah semula, okay, kalau kita ni bukan buat contoh, kita ni terdetik lah hati kita ni itu kan buat sesuatu maksiat. Tapi sebab kita ni ingat liqa Allah ni, bila aku berjumpa ni, perjumpaan dengan Allah ni akan terjadi ni, InsyaAllah itu akan menjadi kita punya biggest motivation to stop whatever we want to do. Ingat pada hari ketika Allah Ta'ala bertanya, apa kau buat sekian-sekian masa itu, maka kita ni akan insyaAllah sentiasalah berada dalam jalan kebenaran itu. So sama juga, if you think to zalimi orang, think 100 or million times. Because why? We will meet Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and Allah will ask for that, what we did. Bila kita ni terdetik, hati kita ni itu akan membuat sesuatu perkara apa sajalah, dosa ke maksiat apa, ingat balik, Allah akan tanya balik aku semua ni, and apa jawapanku kepada Allah SWT. Sebab itu kita ni have to prepare all the questions before we meet Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku beli benda ni? Kenapa aku shopping perkaraan ni? Kenapa aku datang ke tempat itu? Kenapa aku buat kerajaan ni? Kenapa aku belajar? Kenapa aku kahwin? Kenapa aku buat baik pada orang tua aku? Kenapa aku sekian. Semua perlu jelas. Kenapa? Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ini yang perlu kita ni betul-betul ingatlah. Satu dalam surah Al-An'am, surah Al-Haqqah, surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am, boleh sudah, masya-Allah, ayat 30. Bukankah kebangkitan ini benar? Mereka pun menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Kemudian Allah pun berfirman lagi, kerana itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. So kita ni minta dijauhkanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita ni itu nauzubillah min zalik, dan meyakini perjumpaan ini. Salah satu ciri kita ni kan tahu kita ni itu memiliki keyakinan yang teguh pada Allah Subhanahu Wa Taala is our persiapan kita ni di dunia ni macam mana. What do we do sebelum datang malaikat maut meminta kita ni kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala? What do we do? What do we prepare? What do we prepare for the meeting with Allah Subhanahu Wa Taala?
If I ask you what's your important day, people might give different answers. Oh, my important day is when I graduated daripada PhD, contoh. My important day is the day I got married to a man that I love, contoh. And the man loved me, contoh. The important day is when my parents feel happy whatever I do, macam tu lah. The important day is sekian-sekian lah. You give different answers, I can give different answers. Tapi subhanallah, the most important day kita ni adalah tu, liqa Allah. Saat kita ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saat para nabi semua umat akan terduduk melutut kepada Allah sebab menunggu keputusan Allah, ke syurga ke neraka ni, ke syurga ke neraka ni. If you ever seen orang yang duduk di mahkamah, biasanya orang masuk mahkamah ni biasa nervous Saya pernah masuk ke mahkamah untuk melihatlah sesuatu kes dan sebagainya. So memang gagar lah, lain lah gagarannya tu. Kalah gegar berganza lah. Tapi gegarnya tu Masya Allah membuat hati tu macam rasa boleh ku lari kah, macam tu lah. Pasal apa, you are sitting there and watching depan hakim, dan serius lagi, kalau boleh jangan batok, macam tu lah. Macam tu lah, tu tahap nervousnya lah. Kalau tadi kan berzikir ketika itu, zikir yang paling manis sekali, Masya Allah. Kalau kan solat, kalau tu boleh tersolat, itu solat yang paling the best sekali mata, subhanallah. Tapi kita have to go jua, masuk ke dalam and lihat suasana memang betul-betul lain lah. Tapi subhanallah, imagine bila kita berdiri di hadapan mahkamah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bertanyakan kepada tani apa yang tani buat from 1A to Z. Subhanallah, that moment is really we can't imagine. Sebab tu para umat disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah. Kalau kita baca, you can read, ya banyak tu ayatnya tu menceritakan tentang umat-umat akan melutut di hadapan Allah Ta'ala kerana menunggu, kerana takut kepada hari tersebut. Takut pada hari Allah memberikan keputusan. Macam orang exam menunggu exam, macam itulah, apa jawapannya itulah. Sebab tu if we see the lives of the para sahabiah kah, Nabi SAW kah, semua dia orang sentiasa ingat this moment. Macam Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Abu Bakar, bila diorang membuat sesuatu amanah, contoh diorang buat amanah, kenapa diorang buat amanah ni dengan sungguh-sungguh? Pasal diorang sentiasa terkenang, aku terkenang pada masa Allah akan bertanya aku apa yang aku buat. Bis kita yang bekerja as a officer kah dan sebagainya, pegawai kah, sama ada pekerjaan itu pekerjaan biasa kah atau pekerjaan kerajaan kah, swasta kah dan sebagainya, think back, Allah akan tanya apa yang kita ni buat. Apa sahaja kita ni, curi-curi masa kah, curi-curi tulang kah, curi tulang ayam dia boleh curi tulang dalam pekerjaan, atau yang kita ni minta Allah ampunkan kita ni lah kalau kita ni terambil masa kerja kita ni dan sebagainya, lalai buat perkara lain padahal tadi ada tugas dan sebagainya. So we have to be sentiasa tani muhasabah apa yang kita ni buat dan apa yang kita ni persiapkan. So ni Nabi SAW ingatkan, ya Allah, waliqaul haq. Saat itu para Nabi bila datang hari kiamat, semua Nabi ketakutan. Semua yang berani kan bercakap. Not even one berani bercakap. So Allah sebutkan dalam surah An-Naba, semua orang tidak akan bercakap kecuali siapa yang Allah Ta'ala izinkan. Para Nabi dihadapkan datang, kalau tadi dapat bayangkan, subhanallah, para Nabi orang yang memang soleh, memang betul-betul muslih, orang-orang yang memang dekat dengan Allah pun ketakutan. Pasal apa? Takut dorang indah menyampaikan amanah yang Allah Ta'ala sudah bebankan arah para Nabi Al-Anbiya. So sebab itu bila kita ni tu berlari dari Nabi Adam, umat Muhammad, Nabi Adam cakap, dan aku berani kata kamu pergi kepada Nabi lain. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi sekian, akhirnya Nabi SAW adalah orang yang akan, Nabi yang akan mempertahankan kita ni dan menolong kita ni di dunia ni. Tapi Nabi SAW hanya dapat membantu orang-orang yang dalam kebenaran saja. Tapi orang-orang yang jauh daripada Allah, ni how can Rasulullah menolong kita ni? How can Rasulullah menolong orang-orang yang buat zalim pada orang lain? Kecuali diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ni subhanallah, we remember that time bila Allah Taala akan bertemu dengan tani, berdekatan dari rasa Allah Ta'ala tu di hadapan kita ni tu. Imagine that time, barutah kita ni dapat insyaAllah buat apa yang kita akan buat itulah. So tapi imagine subhanallah, if you do good things, if you do ketaatan, if you baca Quran, imagine, oh Allah akan suka ni. Imagine Allah sebut sekian-sekian masa kau sibuk tapi kau masih mampu membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Imagine those moments Allah sebut kebaikan-kebaikan tani, ketaatan tani. Manusia sebut atau mungkin ada nilainya, tapi bila Allah yang sebut, ini yang paling kita ni mahukan lah. Bila mana Allah tanya apa tani buat itulah. Ini tani mau orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan saja tani lihat pada
negative side tapi positive side. Our preparation ni dalam kehidupan tania ni, what do we prepare ni sebelum tadi berjumpa dengan Allah Al-Haq ni. Bila Allah akan pertanyakan kenapa dan kenapa dan kenapa itu. Okay, so itu waliqaul haq, berjumpa dengan Allah adalah hak, wahai muslimin dan muslimat sekaliannya. Kita ni sama-sama lah remind to each other this one as our motivation to do what before this time come. Macam tu. Okay, yang ke berapa tu? Yang ke 1 2 3 4 5. Yang kelima, ada 10 minit lagi. Yang kelima, insyaAllah, wal jannatul haq, syurga itu adalah benar. Okay, syurga itu adalah benar. Saya just combine. And then yang keenam, neraka itu benar. Wan naru haq. I just combine this one. So subhanallah, we already meyakini Allah Ta'ala tu adanya, memang benar, firman Allah benar. And then janji-janji Allah itu adalah benar, pertemuan dengan Allah itu adalah benar. Kemudian tadi pun Nabi SAW mensyaratkan tanya itu, meyakinkanlah kebenaran bahwasanya syurga dan neraka itu memang wujud. Syurga dan neraka itu memang ada. Ada ia punya wujud. Ini pun satu motivasi dan motivasi khauf wa raja' lah, ataupun harap dan takut kepada Allah. Kita ni harap kita ni dapat syurga Allah. Kita ni takut kita ni dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita ni kan bilak-bilak dalam ayat Quran memang banyak yang cerita tentang syurga, yang cerita tentang neraka. So ini boleh menjadi sebagai motivasi kita ni lah dalam kehidupan tania ni. Bila kita ni dalam kepayahan menuntut ujian yang besar lah, kita ni musibah-musibah yang no one can understand except us. So semua itu, ingatlah kepada syurga Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang sentiasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ciri-ciri orang yang masuk syurga itu adalah orang yang fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut berhadapan di hadapan mahkamah Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang-orang yang menahan nafsunya. So ini adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat dorang ini adalah di syurga. Bukan saya disebut fa'inal jannah, dorang berada di jannah, tapi sebagai ma'wa, tempat tinggal, their place of living lah. So we know sifat-sifat syurga ni macam mana kan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, di mana mata, di mana telinga, di mana hati tidak pernah pun terfikir, terlintas, terlihat apapun yang ada dalam syurga itu. So itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. If we can just take daripada surah Al-Waqi'ah lah, keadaan di syurga Allah, ala sururi maudunah mutakin alaiha mutaqabilin, mereka berada di pelamin-pelamin yang bertakhta emas dan mata, mereka bersandar di atasnya hadapan-hadapan. Kemudian inilah yang interesting bila Allah sebut dorang memiliki piala-piala, gelas-gelas, bi aqwabi wa abariq wa ka'sim mim ma'in. Okey, dengan membawa gelas, cerek dan juga piala-piala berisi minuman yang diambil daripada air yang mengalir. Pernahlah macam go through this ayat and then think about the ayat lah. Kenapa Allah Ta'ala mention pasal gelas, pasal piala-piala daripada tempat tinggalnya yang permaidani. Macam antara sifat yang disebutkan orang-orang di syurga tu, dorang indah duduk, indah berdiri. Macam mana tu antaranya. Sepertinya dorang, kalau if you see, dorang tu seperti raja lah di dalam syurga Allah Ta'ala tu. Dorang macam bersandar, macam saya akan menunjukkan cara-cara duduk atunya, tapi betul-betul in a cozy, in a the best of way lah dorang duduk atu, the best condition lah dorang duduk atu, macam betul-betul santai. Pasal apa? Dorang dilayani, dibagi makan apa tu ni. So subhanallah, semua itu adalah untuk orang-orang yang struggle di dunia, orang-orang yang penuh dengan kesakitan di dunia, orang-orang yang mungkin lelah di dunia dan sebagainya. So itu balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang ini di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau di neraka Allah Ta'ala ni macam mana? Neraka ni adalah sesuatu yang it's the opposite of syurga Allah. The opposite, of course lah, it's the opposite lah, which is Allah sebutkan lagi dalam ayat seterusnya, wa ashabu shimal lima ashabu shimal. Siapakah orang-orang yang di kiri itu? Siapakah golongan-golongan yang the left, golongan-golongan yang di kiri itulah orang-orang yang kira orang yang celaka lah tu, fi samumi wa hamim. Dorang ni akan berada dalam seksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Subhanallah. Imagine our food, kalau kita ni macam mengalih ke apa tu ni, kita ni balik, of course kita ni mau minuman sajuk. Kalau yang baru
spot apa tadi more 100 plus dan sebagainya. Tapi subhanallah, our kesakitan, our kepanasan di dalam neraka Allah Ta'ala itu, ini baru kena sebut angin baru, belum lagi azabnya, baru angin. Subhanallah, ini kalau now if I can tell you what I feel now, memang rasanya ini ada angin daripada kipas lah, macam tu. So I can still rasa belum panas, dejuk-sajuk sangat, tapi I can still live here lah. Bukan je live lah, I can still sit here lah, macam tu. Macam dah sampai berpaluh-paluh lah, berhabis dan sebagainya. Tapi di neraka baru sebut angin, tu saja angin di neraka. Indah sajuk, ya Allah, indah panas. Sangat panas lah. Sangat panas angin tersebut, sehingga wapnya tu kalau tadi buka macam oven ke apa, terasakan wapnya tu. So imagine billion of berapa kali 70 times of akhirat punya kepanasan. So imagine, boleh tak kita ni stand that moment berbanding dengan kenikmatan syurga Allah yang dikatakan walaupun syurga terendah dikatakan adalah ibarat dunia dan seisinya, bahkan 10 kali ganda daripada dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya sini siapa? Sebutlah namanya, bla 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 dan sebagainya lah tu. Tapi kata Allah, syurga yang paling terendah adalah syurga yang tu dunia dan seisinya, tapi you 10 times, you kali 10 kali ganda. Itu adalah syurga yang terendah. So imagine syurga yang tertinggi. Sebab tu Nabi SAW sarankan kita ni, bila tadi minta syurga, mintalah yang paling tertinggi. Jangan minta yang alang-alang lah. Minta pada Allah Ta'ala syurga yang paling tertinggi. Dan minta pada Allah daripada azab api neraka ni dijauhkan sejauh-jauhnya daripada kita ni. Sebab tu kita ni baca dalam doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Selamatkanlah kami daripada azab siksa neraka. You know, the lowest neraka yang paling dikatakan the lightest lah, the lightest torment in neraka adalah apabila kita ni itu dicelup ke dalam api. Macam kita ni celup bag teh dalam minuman, kita ni celup ambil sampai bertukar warna jadi warna apa kan teh ni, brown, coklat lah, coklat apa tu ni, kalau green tea lain gitu. So macam kita ni celup dan sampai yang tu baru tadi minum kan. Di neraka Allah akan celup orang ni kepala tu, bukan kaki, kepala masuk sana habis dan digantikan dengan kulit baru. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa. Ini sila ayat 53 ataupun 56, antara dua. So ni, that's the lightest di neraka Allah, dan itu adalah hak. Kata Allah, itu adalah al-haq. So ni tempat ni adalah tempat yang iblis menanti orang-orangnya untuk masuk ke sana. InsyaAllah. So since masa kita ni sudah di penghujung, it's almost Isya. So hopefully ada ya buah-buahnya yang kita dapat pelajari lah berkenaan dengan nama Allah Al-Haq ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ni hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan kaki kita ni itu untuk sentiasa berada dalam kebenaran, sentiasa meyakini perjumpaan dengan Allah itu ada dan akan terjadi, sentiasa menguatkan hati kita ni itu dengan motivasi syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, whatever struggle we are facing in. Dan kita ni menjadikan neraka tu sebagai kita ni punya motivasi untuk menjauhkan diri daripada perkara yang lead us to neraka Allah SWT. We will talk about this further. Pasal ni, I think I just can give about 30% of this. So insyaAllah we will continue after 2 weeks lah after this, insyaAllah. So jumpa insyaAllah next week dengan siri dengan akhlakmu ya Rasulullah, kami bercermin for the final series of Tawadhu' insyaAllah. So see everyone there insyaAllah. Dan till then tutup dengan tasbih kafarah and suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ila liqa semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.